Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih pengacara yang sangat analitik pada pagi ini. Yang saya hormati yang bahagia Datuk Haji Muhammad bin Hussein, Musi Lembaga Pemuda Sekolah, Yang Besar Encik Muhammad Muazzuddin bin Mustafa, CEO sekolah, Yang Besar Puan Suzana binti Yusuf, Guru Besar, barisan pimpinan beliau, guru-guru dan kaki tangan sekolah, yang dihormati Dr. Mizwar Anwar bin Abdul Ghani, yang Dipertua Persatuan Waqf dan Guru, murid-murid tahun 6 yang diraihkan pada pagi yang sangat indah ini, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertamanya tentu sekali saya rakamkan jutaan terima kasih di atas jemputan untuk sehadir bersama dengan warga Sekolah Seri Semban pada pagi ini. Saya juga merakamkan terima kasih pada yang bahagia Datuk LPS Lembaga Pemuda Sekolah, yang saya tadi tanya beliau dah lama daripada awal sekolah ini tubuhkan. Dan saya juga nak rakamkan terima kasih kepada Tuan Haji Khalil, mantan CEO Sri, yang saya kenal bila saya menjejakkan kaki ke Seremban ini, ke seluruh pimpinan utama Sri. Dan saya sangat rasa gembira kerana melihat tips of iceberg, sedikit gambaran kepada hasil, outcome, hasil yang telah dilakukan oleh para guru kita, murabi kita di Sekolah Seri Adim, dengan menampilkan karakter, disebutkan karakter tadi, karakter anak-anak kita yang telah melalui proses pembinaan insan di Seri Adim. Kita sedia maklum bahawa pendidikan ini adalah sebagai salah satu kuasa yang paling besar dalam menentukan rupa diri negara kita, masyarakat kita, jauh lebih daripada itu ialah ummah pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Justru itu tumpuan kepada pendidikan ini sangat diberikan perhatian. Sepanjang tahun, kalau dalam konteks Kementerian Pendidikan, memang antara bajet yang tertinggi ialah Kementerian Pendidikan. Namun semuanya itu dapat memberi impact, dampak, kesan, sekiranya anak-anak yang lahir itu nanti mampu membawa negara kita ke arah yang lebih tinggi darjat martabatnya pada masa sekarang dan juga akan datang. Sebab itu bila menyebut tentang Seri ini, saya sangat terkesan dengan apa yang berlaku di negeri jiran kita, di Indonesia, iaitu satu pertubuhan yang namanya ialah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah satu pertubuhan yang bukan kerajaan, yang berjaya menggembling seluruh potensi anak-anak yang lahir daripada yang disebut oleh CEO dari rahim, yang lahir daripada rahim Muhammadiyah itu mempunyai karakter yang sangat hebat. Maka saya membuat satu korelasi, satu perbandingan sama dalam konteks Seri Seremban ini. Ianya lahir daripada hasil daripada pemikiran mereka yang
memberi tumpuan kepada pendidikan sebagai satu senjata ampuh untuk merubah manusia, iaitu adil. Maka lahirlah Seri Seremban. Dan Seri Seremban ni saya difahamkan sekarang ni ada dua pula. Satu lagi dinilai, satu di Seremban. Mengapa kita pilih Seri Seremban? Tadi disebut oleh wakil ibu bapa. Tentu sekali saya percaya ini juga merupakan indikator penting yang dilihat oleh masyarakat mengenai kekuatan sekolah itu. Kekuatan sekolah itu ditampilkan melalui outcome yang terhasil, sama ada di peringkat rendah maupun menengah. Dalam konteks hari ini ialah rendah. Sebab itu saya menyebut ketika sebelum masuk dewan ini tadi, bagaimana Seri Seremban, khususnya CEO yang baru ini disokong oleh CEO yang lama. Tanya kalian, jangan lari pula tadi, dan sama walaupun bukan CEO di IDG, mesti sifatnya dinamik dalam konteks menguruskan sekolah. Seri Habib ini tadi disebut, Seri Seremban tadi disebut sudah menerokai bidang keantarbangsaan, iaitu salah satu perkara yang wajib. Malah lebih pada itu, kalau boleh, anak-anak yang lahir daripada Seri Seremban ini apabila tamat saja tingkatan 5, dan saya mendoakan supaya 100 lebih yang hadir pada hari ini akan meneruskan di Seri Seremban, kerana keyakinan bahawa Seri Seremban itu boleh membentuk mereka menjadi manusia yang kita inginkan. Janganlah pula Pani nak masuk sekolah-sekolah lain. Di sinilah kalau kita meneliti apa yang berlaku di negara jiran kita tu, di Muhammadiyah. Sebab patriotiknya mereka kepada sekolah mereka, kerana mereka melihat bahawa sekolah ini bukan hanya sekadar kurikulum dan co-curriculum, tetapi dia dinamik sesuai dengan perubahan keperluan semasa. Baik itu saya cadangkan kepada yang menunggu saya tadi. Saya kata kena beza. Kalau boleh, sekolah menengah Seri Seremban akan mengambil beberapa peperiksaan yang bersifat antarabangsa. Antaranya adalah IGSE yang ada di Maktab Rendah Sains Mara. Kita ada SPM, kita ada IGSE, dan beberapa lagi bidang-bidang yang mungkin diperlukan untuk anak-anak kita ini dia boleh menerobos ke seluruh pelosok dunia. Jadi guru kena ready lah kan. Barulah kita ini dynamic. Bukan saya kata, saya bukan awam kan, bukan saya kata SPM tak. SPM itu SPM macam MRSM, tapi mereka ada tool lain yang boleh membantu, kerana ianya akan memberi natijah yang baik pada proses pembinaan murid kalau berasaskan kepada kurikulum yang dilaksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan, para ibu bapa, perhatikan ini. Kalau berlaku dinamika ini dalam Seri Seremban, saya rasa jangan pergi keluar daripada Seri Seremban. Semalam ada kebetulan saya pergi Putrajaya untuk buat medical check up. Doktor tu tanya saya, dia tahu saya mengarah Negeri 9, dia pun tanya saya. Dia kata, tuan, sekolah swasta mana yang terbaik di Negeri 9? Jadi saya jawab, apa tuan? Pergilah Seri Seremban. Saya pun tak tahu betul ke tidak dia cakap tu. Bimbang dia cek-cek tadi. Apa perkara Negeri 9 ni? Kerana saya yakin bahawa kita boleh menonjolkan, memberi signal kepada masyarakat di luar sana bahawa kita ini berbeza. Berbeza dari sudut
nak melatih muridnya, berbeza dari sudut menyediakan prasarananya, berbeza dari sudut kita melihat masa depan. Tentu masyarakat menilai ini semua. Betul dah Ibu wakil tadi, mana wakil tak? Betul tak tuan Kita bukan anak kita nak mendapat pencapaian yang baik, dan itu satu syarat penting. Tetapi yang paling penting sekali adalah mereka boleh menjadi manusia terbaik, yang disebut sebagai karakter tadi. Insanul kamil. Kalau saya tadi bukan hanya sekadar memakai jubah, ada kombinasi jubah modern kan lain kan, dia impression. Kalau tidak, sama saja dengan sekolah-sekolah agama yang lain. Jadi kita ada elemen agama, kita ada elemen contemporary, betul kan? Masyarakat akan lihat dengan ini. Sebab itu saya bila berbicara dengan Menteri Agama itu, Datuk Mantan kan, saya kata ada lebih 20 sekolah tahfiz di Negeri Sembilan tidak berdaftar. Saya sebut sendiri pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Berarti anak-anak murid itu tidak didedahkan dengan keperluan semasa mereka. Hanya mereka tahfiz saja, akan lahir hufaz saja. Adakah kita meyakini bahawa hanya dengan hufaz mereka boleh bergerak dengan lebih maju di dalam masyarakat? Sedangkan dalam Islam itu banyak bidang-bidang yang terbuka, perubatannya, ya, teknologinya, komunikasinya, apalagi bidang-bidang terbaru termasuk digital ini ialah keperluan untuk manusia hidup. Jadi saya kata, cuba bayangkan kalau 17,000 murid, saya boleh bayangkan kalau satu tahfiz itu ada 1,000. Maknanya ada 20, hampir 20,000 yang belum daftar. Artinya, Tuan Samsul ada kasih, betul tak dia? Artinya, berapa ribu anak murid kita ini hanya berfokus kepada tahfiz. Alangkah baiknya kalau tahfiz disertai dengan akademik perdana. Mereka boleh menghafaz, jadi engineer yang boleh menghafaz macam Sri buat, kan? Menjadi lawyer yang boleh menguasai civil dan juga kriminal menggunakan ilmu agama. Seorang doktor, seorang usahawan, seorang sekarang ini disebut sebagai content creator. Semuanya mempunyai asas yang kuat. Itu saya berperang ni dengan, bukan perang lah, sentiasa berbahas. Saya kata tak apalah, kalau you nak buat tahfiz, tapi petang you pergi sekolah menengah, kami sediakan prasarana tu. Sebab saya nak mereka ni boleh menjadi manusia yang seimbang sesuai dengan falsafah pendidikan negara. Dan saya fikir ungkapan daripada wakil parent tadi kan tuan, sangat tepat. Barulah kita ni dipandang hebat. Umat Islam ini bukan hanya hebat dari sudut pakaian, malah pakaian pun tak tahu sama ada pakaian itu dihasilkan sendiri oleh usahawan Muslim ataupun tidak. Dari mana mungkin karakter yang kita bincangkan tadi tidak boleh dicapai kalau kita salah dalam konteks meletakkan maqasid kepada kehidupan, maqasid syariat dalam kehidupan. Jadi saya cukup percaya kalau kita boleh meneroka, ya, di peringkat rendah lagi, anak-anak kita dedahkan dengan keperluan kehidupan, tetapi pada masa yang sama mengukuhkan, ya, turas ini, asas ini pada anak-anak kita. Saya yakin outcome ataupun hasil daripada sekolah yang ada ini, daripada Seri Seremban, ya, Seri Nilai umpamanya, ya, dan lainnya, tentu nantinya kita boleh lead sekolah yang lain, ya. So ini memerlukan kedinamikan pengurusannya, PIBG-nya, guru-gurunya, untuk mencari satu ingredient yang terbaik untuk menghasilkan
menghasilkan pendidikan. Saya percaya dalam konteks Sri Habib ini dia banyak merujuk kepada Yayasan Takmir di pusat sana, dan Zahir Islami ini adalah mereka-mereka yang cukup pakar dalam pendidikan. Antaranya ialah Datuk Dr. Amin Smith, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, pakar-pakar seperti juga Ustaz Ahmad Said, ramai Profesor Datuk Dr. Yusuf yang memang terkenal dalam sains kan. Mereka ini pakar-pakar. Sebelum ini kepada almarhum Profesor Datuk Dr. Syed Fadil, Tapi itulah sebagian kita merealisasikan harapan almarhum Dr. Ustaz Syed Fadil, antara pengasas terpenting Habib ini. Dia kata kalau kita nak bina sekolah, kita mesti berbeza dengan yang lain. Itu penting. Dan kita juga merayu sekolah ini pendukungnya ialah pendukung yang memahami aspirasi dan tekad pimpinan-pimpinan Habib terdahulu. Kalau saya diwajibkan semuanya lah. Guru-guru ini mesti menyertai Habib. Oh, dia nampak, dia bukan hanya sekadar menjadi sekolah itu sebagai tempat dia bekerja, betul kan? Tetapi sekolah itu ialah sebahagian daripada roh kehidupan. Baru dia akan berjalan dengan serentak, concurrent. Seperti mana yang berlaku di Muhammadiyah. Hari ini saya banyak cakap tentang Muhammadiyah. Mereka ni yang membangun. Kerana apabila mereka sudah ada jiwa, maka sekolah boleh dibangunkan dengan lebih hebat. Kita tidak mahu hanya sekadar bekerja. Bila ada prinsip bekerja ini, tuan-tuan, susahlah. Dia masuk pukul 8, dia keluar pukul 5. Betul ya? Ada fleksi hour. Ada. Cikgu. Lebih lagi. Apa tu? Dia ada jiwa. Kerana dia bukan melihat sekolah ini sebagai tempat bekerja, tetapi sekolah ini sebagai medan dia untuk melaksanakan tugas sebagai umat, untuk membangunkan keseluruhan umat. Saya fikir kalau ini ada menjadi rangsangan kepada guru-guru, dan akan banyak lagi ide-ide kreatif, inovasi, dan perkara-perkara yang akan boleh membantu murid-murid kita menjadi manusia terbaik pada masa akan datang. Saya bagi masa 10 minit, pasal saya cakap 2 jam. Untuk anak-anak murid yang ada pada hari ini, anda kena sertai Habib, Angkatan Belia Islam Malaysia. Anda ada platform seperti Pertubuhan Kebangsaan Islam Malaysia. Itu sebagai asas untuk anda membina karakter anda. Kerana sebahagian daripada kami yang ada di sini, yang penggerak-penggerak Sri ini, adalah hasil daripada tarbiyatul Habib. Dulu kan kami pergi usra, itu je kan di sekolah tu. Sekolah kita itulah. Pada hari itu berpecah je kan. Tapi berjaya membina pemikiran, berjaya membina rasa tanggungjawab. Dan kita tidak seperti pertubuhan-pertubuhan yang lain yang ada kalanya bersifat terlalu asabiah ataupun terlalu boleh dipanggil ta'assub. Asabiah, ta'assub. Tapi sebuah pertubuhan yang sangat moderate, yang boleh meletakkan kepentingan dan meletakkan prinsip maqasid syariah itu dalam konteks kehidupan diri dia, keluarga dia, masyarakat dia, negara dia. Saya fikir ini sangat menarik. Nasib baiklah saya terjunkan, diberikan diri oleh Allah untuk berada dalam organisasi seperti ini. Semua terlibat, walaupun dia seorang engineer, tapi dia memikirkan tentang pendidikan. Macam Tuan Wakil tadi, siapa dia lupa nama. Ini tuan-tuan dan puan sekalian,
Itu harapan kami lah, ya. Kami ni outgoing generation. Tapi lah, ibu bapa yang muda tadi, ya, sama-sama kita bangunkan sekolah kita, ya. Sama-sama kita nak sekolah kita ini macam sebut tadi, ya, pengorbanan untuk menjadi wakil perenang, kan. Itu satu yang sangat menarik, ya. Jadi kita ada menembak tu, dan kita ada lagi aktiviti, ya. Saya pun kadang-kadang rasa hiba pun ada, tuan-tuan. Sebab saya duduk dekat kawasan Sepang, anak-anak muda yang baguslah. Satu keadaan kita ingat, inilah di zaman Rasulullah kita menggunakan kuda, kan. Itu okey, tak ada masalah. Tapi ada lebih besar lagi daripada itu. Contohnya anak Profesor Datuk Dr. Wan Sain, Mufti Pulau Pinang. Anak dia duduk di NASA. NASA ni National Aerospace, ya, di Amerika, NASA. Nak di Sarawak. Jadi punya hebat. Kita nak sekolah seri ni satu hari nanti duduk di tempat-tempat strategi. Barulah mereka tu dengar cakap kita. Setakat yang ini dia dengar cakap anak-anak orang, mungkin anak-anak orang Israel ke apa, jadi kita marah. Kita pun boykot McDonald pun sekejap je, kan. Itu pun boykot pun tak tahu punca macam mana nak boykot. Sebab inilah dia, kalau anak-anak yang diasaskan kepada sentimen, kita bakar lagi, habislah, ya. Kalau gitu, bagaimana umat ini akan berdepan dengan cabaran yang lebih besar? Bukanlah maknanya saya suruh tuan-tuan makan McDonald, kan. Tetapi gambaran menunjukkan bahawa pendidikan ini, kalau kita salah takbir dengan baik, maka akan hancur generasi kita akan datang. Jadi alhamdulillah kami di peringkat kementerian memang fokus benda itulah, ya, memastikan. Dan saya tak fikir wisdom ini ada di seri. Kita boleh tingkatkan. Pelajar seri boleh berbahasa Arab dengan baik, contoh. Pelajar seri mesti boleh berpetah cakap dalam bahasa Inggeris. Mungkin ada satu lagi bahasa, tuan saya, Jerman, kata Jerman, mungkin Jerman. Dan saya cadangkan ialah bahasa Cina. Cina ada tak? Belum. Next ni, kalau boleh seri, fokus pula satu bahasa, iaitu bahasa Cina. Boleh? Jadi bayangkan kalau parent tadi, kan, tuan, anak tuan boleh bahasa Melayu, anak tuan boleh bahasa Inggeris, anak tuan boleh bahasa Arab, dan anak tuan boleh berbahasa Cina. Bagaimana nilai? Bagaimana nilai? Ini yang disebut sebagai karamah insaniah. Apa itu karamah insaniah? Ialah anak-anak kita punya maruah yang tinggi. Orang lain tak boleh tikai. Anak-anak seri punya nilai yang sangat tinggi dari segi karakter. Boleh bersifat globalisasi, menguasai bahasa. Bila pergi ke universiti itu nanti, dia akan memasuki bidang-bidang yang memang diperlukan oleh umat pada masa kini dan masa depan. Daripada Seri Seremban, lain tu nilai dia, kan. Dia boleh bercakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Tempatnya ialah di mana? Di Malaysia ni, di Universiti Islam Antarabangsa. Nilai yang ada. Jadi bila sebut, jadi maruahnya tinggi, ya. Tapi kalau sekolah biasa je, kan, sekolah mana? Sekolah seri. Itu sekolah tu hebat, dia pakai iPad. Sekolah Negeri Sembilan, sekolah kebangsaan, sekolah menengah pun dah boleh pakai iPad, boleh buat handphone. Sebab Negeri Sembilan je lah, kita lain jalan. Kita kritis, Jadi tak ada beza lagi. Betul, kan? Tak ada beza lagi. Usah, Tapi kalau anak Seri Seremban, dia bawa iPad, dia boleh menghasilkan konten-konten yang boleh memanfaatkan kepada masyarakat. Masya Allah, hebat nilai dia, kan? Situlah dia panggil karamah insaniah. Manusia yang terbaik itu ialah maruah. Tapi jangan ada lah elemen-elemen yang boleh mencemar nilai tersebut.
Jadi saya percaya dan saya yakin murid isteri ini boleh kita bina daripada sekarang. Sebab itu saya cadangkan tadi untuk next intake ini bermula dari tingkatan 1, dia sudah boleh belajar menguasai bahasa-bahasa penting dunia. Sebab saya tak ada peluang. Saya rasa Datuk betul tak ada peluang tu kan. Masa kita belajar mana ada sekolah seri kan, Datuk yang buat dengan kawan kan. Kalau boleh kembali semula saya pun nak jadi student seri balik. Tak boleh lah kan. Itulah harapan saya. Sekali lagi saya ingin sebutkan sifat utama mesti dinamik. Guru, lembaga pengurusan sekolah, PIBG dalam konteks membangunkan sekolah. Murid dan guru mesti ada 4 ciri ini. Yang pertama, dia mesti apa yang disebut sebagai attitude. Attitude yang sangat positif dalam membangun diri dia, PDP dia dan juga untuk belajar. K ialah knowledge. Sentiasa berusaha untuk mendapat knowledge yang terbaik, mencari, menimba ilmu, sama ada menggunakan secara bersemuka, ICT sebagainya. Dan yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan kemahiran, skill bahasa, skill perhubungan, soft skill kan. Dan yang keempat, ini tidak ada kompromi, mesti mempunyai nilai integriti yang sangat tinggi. Guru mesti mempunyai nilai integriti yang sangat tinggi, sentiasa melihat apa pedagogi terkini yang boleh meningkatkan kefahaman murid. Elakkan ketirisan, penggunaan masa tepat. Macam kita start program kita pada pagi ni kan. Ini gambaran tuan-tuan. Kita mula tepat pada waktu dan kita akan, cuma saya terlebih cakap 10 minit. Yang lain tu cukup tepat waktu. Integriti kena tinggi. Jangan kita start pukul 8, tulis dalam ni pukul 8 tapi start di pukul 10. Itu gambaran yang tidak baik. Macam mana kita nak bina sebuah negara kalau kita tidak menghormati masa kan? Saya pun ambil masa ni sebab saya 10 minit tak cukup. Jauh nak cakap pun kan. Itu harapan kita. Ada yang sebagai A tadi, attitude kita mesti bagus, knowledge kita mesti tinggi, kemahiran kita mesti ada, dan integriti kita harus tinggi. Barulah boleh menyahut apa yang disebut oleh Perdana Menteri itu ialah membina Malaysia yang bertamadun tinggi melalui apa disebut sebagai kaedahnya ialah Malaysia Madani. Itu ialah membina Malaysia sebagai sebuah negara yang bertamadun tinggi dan bermaruah tinggi. Itu dia harapan. Atas kesedaran itu, mari kita sama-sama bangunkan institusi kita. Kira mana apa juga sekalipun, agar dia mampu memenuhi cabaran kehidupan kita pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Saya fikir setakat itu dahulu. Dengan ada rasmi ke apa? Tak payah. Oh, ada rasmi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk dan juga lembaga pengurusan sekolah, Pusat PIBG, pengurusan sekolah, Cik Mazudin, Cik Khalil, dan rakan-rakan guru-guru khususnya. Terima kasih atas sumbangan anda mendidik anak-anak kita bagi S1 hingga darjah 6 dalam prestasi yang sangat merangsangkan. Juga kepada murid-murid, ingat apa yang telah rakan anda bacakan tadi, surah Luqman, surah yang penuh dengan teladan yang perlu kita ikuti, dan juga surah apa tadi yang kedua, surah Al-Mulk, yang berkait rapat dengan bagaimana kita berusaha untuk melakukan terbaik, islah mastata'tum, melakukan sesuatu cukup terbaik. Ini dipanggil amalan kan, amalan terbaik dalam surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita dapat mencapai. Mohon maaf sekiranya terdapat kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bersaudara.